Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Hafizi Al-Hafiz dan insya-Allah hari ini kita akan membongkar di sebalik 114 nama-nama surah, kita akan membincangkan surah yang ke-85 iaitu surah Al-Buruj. Sama-sama kita dengarkan. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat sekalian? Saya doakan mudah-mudahan anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang bahagia, tenang, gembira bersama keluarga tercinta dan juga supaya kehidupan kita, hari kita mulakan dengan amal soleh, dengan yang positif, yang baik-baik supaya perjalanan hari kita pada hari ini berjalan dengan baik seiring dengan apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi ini. Apa tujuan hidup kita sebenarnya? Dalam hidup kita ni, apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita yang pertama untuk menjadi hamba Allah yang taat dan patuh kepada Allah, dan yang kedua untuk menjadi khalifah yang mentadbir dunia ini dengan agama Islam yang sebenarnya, insya-Allah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, siapa yang dah berada bersama dengan saya pada pagi ini, boleh tak tolong respon sama ada suara saya dengar jelas ataupun tidak? Kalau jelas, tolong komen di ruangan komen jelas, supaya suara saya dapat didengari dengan baik dan jelas, insya-Allah, supaya live kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, tiada masalah teknikal, dan harapnya semua dapat sesuatulah yang bermanfaat daripada perkongsian kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan bagi yang sudah masuk dan berada bersama-sama pada pagi ini, jangan lupa tekan butang like dan juga jangan lupa sharekan live kita pada pagi ini kepada sahabat-sahabat kita di luar sana supaya mereka tahu setiap hari Sabtu jam 8 pagi kita ada live berkenaan 114 nama-nama surah, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita dah masuk ke juzuk yang ke-30 dan sebenarnya sudah pun berjalan hampir separuh juzuk ke-30 ni lah. Kita dah masuk ke surah yang ke-85, iaitu surah apa tuan-tuan dan puan-puan? Saya dah sebut tadi, iaitu surah Al-Buruj. Nak tahu tak apa dia kisah tentang Al-Buruj? Apa yang nak dikongsikan dan disampaikan dalam surah Al-Buruj? InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pastikan anda semua setia bersama dengan saya sehingga ke penghujungnya. Dan juga bantu saya untuk komen ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan juga sekiranya ada sebarang persoalan-persoalan yang mungkin terbuku di benak fikiran kita, di hati kita ni, supaya sekiranya ada kesempatan untuk saya menjawab dalam live, saya akan jawab, dan sekiranya tidak sempat, insya-Allah saya akan cuba respon di komen-komen anda, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda semua dah bersedia untuk mengetahui tentang surah Al-Buruj? Kalau dah bersedia, komen sedia. Komen sedia sekarang, masya-Allah. Cepat. Kita nak mulakan pagi kita dengan lebih efektif dan efisien supaya pagi ini kita nak belajar tentang Al-Buruj, nak faham tentang Al-Quran, supaya apa tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran yang ada bersama dengan kita bukan sekadar kita jadikan dia sebagai bahan bacaan. Bukan sekadar yang mungkin lagi teruk kita hanya letakkan dia sebagai perhiasan di rak-rak buku dan sebagainya. Tapi kita nak baca,
nak faham dan nak amalkan setiap apa yang kita baca dalam Al-Quran, kan? InsyaAllah. Masya Allah, ada tu yang sudah bersedia. Jadi InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sama-sama membincangkan tadabbur surah Al-Buruj, iaitu surah yang ke-85 daripada 114 nama-nama surah. Dan insyaAllah hari ini 4 topik utama kita akan bincangkan. Yang pertama sekali 8 fakta surah. Yang kedua, kisah di sebalik nama surah Al-Buruj. Macam mana boleh dapat, apa kaitannya dengan nama surah dan juga surah ayat-ayat yang ada dalam surah tersebut. Dan yang ketiga, tema ayat dalam surah. Kita nak tahu tema-tema yang ada dalam surah Al-Buruj. Dan yang keempat, pengajaran surah Al-Buruj yang boleh kita sama-sama dapat amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada 8 fakta surah Al-Buruj. Okay, yang pertama sekali, boleh bantu saya tulis di ruang komen. Takut ada yang tak nampak, mungkin kita cuba untuk besarkan. Okey, 8 fakta surah Al-Buruj. Yang pertama sekali, nama surah ini dia bermaksud, maksudnya Al-Buruj ini bermaksud gugusan bintang. Dan surah ini merupakan surah yang ke-85 daripada 114 nama-nama surah. Dan surah ini merupakan surah Makkiyah, terletak pada muka surat 589 pada juzuk yang ke-30, kan? Dan surah ini mempunyai 22 ayat, tak banyak pun, dan mengandungi 458 huruf. Jadi ini sedikit tentang fakta surah Al-Buruj. Jadi simple, ringkas, mudah-mudahan ia menjadi pengetahuan dan info-info tambahan lah untuk kita. Jadi insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tahu di sebalik nama surah Al-Buruj. Sebenarnya kenapa dinamakan tentang Al-Buruj ni? Kalau kita boleh tengok, surah ini dinamakan Al-Buruj kerana mengambil daripada perkataan Al-Buruj yang bermaksud gugusan bintang. Pada ayat keberapa? Pada ayat yang pertama dalam surah ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kan ada buku di sebalik 114 nama-nama surah ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka muka surat 178. Jom kita tengok sama-samalah apa yang ada dalam buku ni, muka surat 178 dan 179. Dan dalam surah ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan janjinya kepada orang mukmin, orang yang beriman, serta ancaman kepada orang yang mengingkari seruan Nabi. Ada juga dikisahkan dalam surah ini. Tapi saya berminat untuk kita baca sama-sama di muka surat 179. Ni. Kalau boleh tengok muka surat 179. Apa yang ada lagi dalam surah ni, tahukah anda, tahukah anda ni, surah ini juga menceritakan tentang Ashabul Ukhdud, iaitu para penggali parit, iaitu kisah pengorbanan dan tebusan jiwa gulam dakwah, iaitu seorang anak muda yang gigih dalam berdakwah dalam mempertahankan akidah dan iman hingga akhirnya menjemput ribuan syuhada untuk bersama gulam dan dibunuh oleh raja dengan dibakar dalam parit kerana kekal dalam agamanya. Dan menariknya di penghujung kisah ini ada seorang bayi yang mampu berkata-kata meneguhkan hati ibunya yang sedang dalam keraguan untuk memilih agama yang mana satu. Masya Allah. Hebatnya kisah gulam dakwah. Seorang kanak-kanak yang berdakwah, yang belajar ilmu tentang agama, belajar tentang sihir. Adalah hadis yang sahih berkenaan kisah ini, dan sebenarnya kisah ni panjang. Kisah ni cukup panjang. Tetapi nak diringkaskan bahawasanya bila mana seorang kanak-kanak yang berdakwah ini dihadapkan ke hadapan raja yang zalim, kemudian ada kisah-kisah yang berlaku ketika itu, akhirnya menyebabkan orang ramai beriman dengan Tuhan budak ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan masuk kepada agama Islam, dan menyebabkan raja yang zalim itu akhirnya dia marah dan akhirnya dia membuat keputusan untuk
Siapa yang nak masuk agama budak ni ataupun agama Tuhan, nak beriman dengan Tuhan budak ni, Tuhan iaitu Allah, maka dia akan dibakar hidup-hidup. Dirakamkan dalam kisah surah Al-Buruj ni lah. Masya-Allah. Nanti mungkin kalau tuan-tuan dan puan-puan, kita dengan masa yang terbatas ni tak sempat saya nak cerita semua tentang kisah Ghulam dakwah ni, tentang seorang kanak-kanak dalam kisah Ashabul Ukhdud. Tetapi kalau kita boleh cari dalam hadis yang sahih, kita boleh baca, memang ialah perkara ini akhirnya menyebabkan ramai orang yang masuk dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya terperasan ada fakta saintifik dalam buku ni tentang bintang. Al-Buruj kan gugusan bintang. Yang pertama, bintang yang paling dekat dengan bumi ialah apa? Siapa tahu? Ada kuis sikit lah. Siapa tahu bintang yang paling dekat dengan bumi? Cuba komen. Kita nak tengok siapa yang boleh dapat jawab. Bintang kan banyak. Tapi ada satu bintang yang paling dekat dengan bumi. Cuba tulis kat ruang komen. Kalau siapa ada buku ni, dia boleh jawab lah kan. Cuba komen sikit. Kedua, setiap bintang yang terlihat di langit malam adalah lebih besar dan terang daripada matahari. Maknanya setiap bintang yang kita lihat waktu malam ni, walaupun dari pandangan kita yang daripada bumi ni kecil, hakikatnya actual size dia, size sebenar bintang tu lebih besar daripada matahari. Kita nampak matahari tu satu objek yang besar lah. Ada jawapannya. Kata matahari, matahari tu bintang. Betul lah, matahari tu bintang. Saya malas nak cakap. Tapi dah ada yang komen kan, Masya Allah. Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Dan matahari antara bintang yang paling kecil. Dan juga dia katakan bintang yang ada di langit malam ni adalah lebih besar dan juga lebih terang daripada cahaya matahari. Kita tengok matahari tu dah cukup terang dah, kan? Boleh menerangi seluruh alam, menerangi bumi kita. Tetapi bintang-bintang yang kita lihat, walaupun daripada pandangan mata kasar kita kecil, tetapi saiz dia lagi besar, cahayanya lagi terang. Dan ada lagi satu fakta tentang bintang. Bintang biru adalah bintang paling panas berbanding bintang merah. Bintang warna biru lagi panas daripada bintang warna merah. Selalu kita ni kalau panas-panas ni warna merah kan. Yang biru ni sejuk je kan. Tapi itu berbeza dengan bintang. Bintang kalau warna biru, dia lagi panas berbanding dengan bintang warna merah. Nak banyak lagi info tentang bintang ataupun banyak lagi info tentang surah Al-Buruj, boleh dapatkanlah buku di sebalik 114 nama-nama surah inilah. Ini sedikit pengenalan saja. Kalau kita boleh tengok, objektif surah Al-Buruj, saya besarkan sikit lah. Kenapa surah Al-Buruj ni diturunkan, untuk apa? Kita baca ni untuk apa? Yang pertama sekali, dia mengancam para penjenayah dan pembunuh kaum mukminin zaman berzaman dan memberikan motivasi kepada orang beriman, orang mukmin yang sedang diseksa dan dibantai. Rupanya tuan-tuan dan puan-puan, apabila ada kisah yang telah dirakamkan dalam Al-Quran, disebutkan oleh hadis Nabi, sebenarnya perkara itu masih berlaku dari zaman berzaman sehinggalah hari akhirat. Dan rupa-rupanya pembantaian, pembunuhan, penyiksaan orang-orang yang beriman ni bukan semata-mata berlaku kepada zaman Nabi ataupun zaman Nabi-Nabi yang terdahulu. Tetapi akan tetap dan terus berlaku saat ini hinggalah ke akhir zaman. Hari ini pun kita lihat berapa ramai orang-orang yang beriman, orang-orang Islam dijajah, disiksa, dibantai dari sudut fizikal dan mentalnya oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dan surah Al-Buruj ini memotivasikan dia supaya bersabar, bertahan, jaga akidah, kuatkan keimanan kita. Supaya apa? Akhirnya orang yang beriman dan beramal soleh akan diganjari oleh Allah, iaitu sesuatu yang sangat bernilai, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini objektif surah Al-Buruj. Kita tengok, adakah nama surah ada dalam surah ini? Nama surah ni ada tak dalam surah ni? Sebenarnya ada.
Nama surah ini ada pada ayat pertama dalam surah ini. Macam mana bunyi dia? Wassama'i dhatil buruj. Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang. Ayat keberapa? Ayat yang pertama. So, siapa ada Quran, boleh buka muka surat 589. Ni simple lah. Okay, tuan-tuan dan puan, kita pergi ke tema surah. Tema surah Al-Buruj. Tema surah Al-Buruj. Okey, yang pertama sekali, ayat pertama hingga ayat yang ketiga, Allah bersumpah dengan tiga makhluk. Dan mengapa Al-Buruj? Kenapa Allah bersumpah dengan bintang? Sebab bintang ni beralih dan bergerak. Dan manusia pun juga akan beralih dan bergerak ke alam mahsyar. Dan ia memperingatkan bahawasanya manusia dia tidak akan tetap selama-lamanya berada di dunia. Dan di dunia ni hanya tempat persinggahan yang sangat sementara. Bila-bila masa saja kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita jadikan dunia ini tempat kita mengumpul bekalan dan amalan untuk kita membawanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita bercucuk tanam, tempat kita mengumpul bekalan untuk kita bawanya ke akhirat. Jadi sebab itulah kita jangan rasa kita hidup dalam dunia ni untuk kita tinggal selama-lamanya. Ibarat satu perjalanan yang jauh, kita nak balik kampung kan. Raya, sekejap lagi nak raya haji, baru-baru ni lah bulan lepas kita dah raya Aidilfitri, nak balik kampung ni, kadang-kadang kalau siapa yang di KL, Selangor, di Lembah Kelang, nak balik mungkin di Kelantan, Johor dan sebagainya, banyak R&R. Dunia ni ibarat R&R saja. Kita singgah sekejap dalam satu perjalanan yang jauh, kita singgah sekejap untuk kita buang air ke, untuk kita tambah makan, kalau lapar makan, untuk kita berehat, untuk kita solat dan sebagainya, sekejap saja. Tak ada orang yang duduk kat R&R ni berhari-hari. Tak ada. Dia boleh buat 2 hari 3 malam. Di mana? R&R. Di mana? Mungkin di R&R, di apa? Jejantas Sungai Buloh ke apa. Tak ada. Kan? Orang selalu duduk R&R sekejap je. Dan kemudian terus bergerak ke destinasi yang kita nak tuju lah. Begitu juga perjalanan hidup kita yang sebenarnya dunia ni hanya tempat singgah yang sementara untuk kita bertemu kepada Allah, untuk kita menuju perjalanan yang sebenarnya ke akhirat nanti yang kekal selama-lamanya. Jadi insya-Allah. Itu ayat pertama hingga ayat ketiga. Ayat keempat hingga 11 berkenaan dengan kisah Ashabul Ukhdud yang meyakinkan orang beriman bahawa Quraisy ni akan menerima nasib yang sama. Yalah, bila orang Quraisy ni kan dia suka menyiksa orang-orang beriman. Dia suka seksa, suka sehinggakan memaksa mereka untuk beriman kepada Tuhan nenek moyang mereka. Sehinggakan ada yang kita tengok penyiksaan, contohnya Sumayyah, bagaimana Bilal bin Rabah, bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain pada ketika itu disiksa sedahsyat-dahsyatnya supaya mereka keluar daripada agama Islam, supaya mereka tidak beriman kepada Allah SWT, supaya mereka akidahnya terkeluarlah. Dan sebenarnya kisah Ashabul Ukhdud ni nak katakan orang Quraisy juga akan menerima nasib yang sama. Dan dia menjadi motivasi untuk kekal beriman walaupun disiksa, dan yakinlah kepada Allah. Ini berkenaan dengan kisah Ashabul Ukhdud lah. Kemudian ayat 12 hingga 16 berkenaan dengan kehebatan Allah yang maha mencipta dan mempunyai arasy yang mulia. Itu kita boleh tengoklah nanti. Ayat 17 hingga 20 kisah Fir'aun dan Thamud. Kisah Fir'aun dan Thamud, bagaimana Fir'aun, orang yang mempunyai segala-galanya, orang yang mempunyai harta, mempunyai kerajaan, mempunyai kekuatan, akhirnya juga menimpa nasib dan azab yang sangat pedih kerana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Thamud ni kaum Nabi Saleh. Hebatnya mereka ni, daripada gunung tu mereka boleh, kaum Thamud ni dia boleh mencipta satu tempat yang sangat cantik. Dia boleh mengetuk
gunung menjadi rumah yang sangat cantik. Sebab tu Allah kata Fir'auna wa Thamud, kaum Nabi Saleh. Dan mereka lebih gagah daripada sudut ketenteraan dan kekuatan, namun ditumpaskan oleh Allah dengan mudah. Nak katakan mereka ni hebat, mereka ni kuat, dan ialah banyak kelebihan-kelebihan dan sebagainya, tetapi sehebat mana pun mereka, sekuat mana pun mereka, mereka berjaya ditumpaskan oleh Allah dengan sangat mudah. Dan kemudian ayat 21 hingga 22, keagungan Al-Quran yang terpelihara di Luh Mahfuz. Itu kita boleh dapat daripada daripada surah Al-Buruj ni lah. Ni mungkin sekadar rangkuman ringkas untuk kita bila mana membaca surah Al-Buruj ni, kita tengok tema dia ayat ni tentang ni, ayat ni hingga ni tentang tentang sumpah Allah. Kemudian tentang Ashabul Ukhdud. Kemudian tentang kehebatan arasy Allah, kehebatan Allah dan sebagainya. Kemudian ada juga tentang kisah Fir'aun dan Thamud dan juga berkenaan dengan Al-Quran. Jadi kita baca tu, kita faham tema-tema ni, membantu kita untuk terus memahami surah yang kita bacalah. Dan kemudian kita pergi ke bahagian yang terakhir, pengajaran surah Al-Buruj. Yang pertama sekali, kita boleh tengok pada ayat ke-11. Mungkin boleh sahabat-sahabat yang ada ni tolong tulis dalam komen poin yang pertama ni. Tolong tulis kat komen. Pengajaran surah Al-Buruj yang pertama sekali, balasan syurga diberikan kepada orang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Apa maksud dia? Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Janji Allah kepada orang yang beriman. Tetapi beriman ni ada pembuktiannya. Kena dibuktikan dengan amal yang soleh. Barulah mereka boleh beroleh syurga. Yang syurga ni nikmat dia macam mana? Mengalir di bawahnya beberapa sungai dan demikian itulah kemenangan yang sangat besar. Masya Allah. Namun kena beringat. Sebab Allah ingatkan pada ayat ke-12, Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu terhadap orang-orang kufur ingkar amatlah berat. Di mana Allah memberikan kita satu motivasi tentang kenikmatan di syurga dan Allah memberi ancaman, amaran, janganlah kita mengambil ringan tentang segala perintah Allah. Kerana apa? Kerana azab Allah sangatlah berat. Jadi kita ingin ingat Al-Quran ni dia memberikan satu berita yang baik, satu berita yang baik, tetapi kita kena ingat Al-Quran juga memberi amaran dan ancaman. Jadi kita kena sentiasa beringat kedua-dua ni supaya kita mampu beringat menjadi orang yang lebih taat, juga beringat untuk kita tinggalkan maksiat. Itu yang pertama. Yang keduanya, berkenaan dengan, ni boleh tolong tulis dalam komen, lelaki dan wanita yang beriman yang diseksa oleh Ashabul Ukhdud. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu jaminan, bukan hanya orang lelaki yang beriman saja, tapi perempuan pun beriman dekat mendapat balasan yang baiklah. Bagaimana kita tengok Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam kerana perbuatan buruk itu, dan mereka beroleh lagi azab api yang kuat membakar kerana mereka tidak bertaubat. Kita akan tengok ayat ke-10 tu. Nak katakan dalam kisah ini, tadi pun ada disebutkan kan, bagaimana seorang wanita mempunyai peranannya yang hebat untuk memelihara keimanan dirinya, keluarganya, anak-anaknya terutamanya lah. Dan kita ada baca dalam buku di sebalik 114 nama-nama surah, ada diceritakan tentang kisah seorang wanita dalam hadis Nabi yang panjang tu berkenaan dengan Ashabul Ukhdud. Ada satu wanita yang dia memegang bayi yang kecil
dalam jiwa dan perasaannya dia ada sedikit keraguan. Dia nak masuk ke dalam api ataupun tak. Lalu dia berikan kemuliaan bayi yang sedang dipegangkannya tu, anaknya itu boleh berkata-kata bahawasanya, ibuku, sebentar lagi aku akan bertemu denganmu selepas inilah. Maknanya dia akan bertemu di syurga. Jadi di situ menyebabkan dia lebih yakin dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia juga masuk ke dalam api, ya, dibakar hidup-hidup. Masya-Allah. Cuba kita bayangkan kan, kita hari ini tak adalah pun ancaman-ancaman dibakar seperti mana yang dilakukan oleh Ashabul Ukhdud kepada orang-orang beriman. Orang yang lelaki ke perempuan ke yang beriman dibakar hidup-hidup. Tetapi disebabkan itulah kita kena jaga betul-betul amalan kita, keyakinan kita, akidah kita supaya tidak lari daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, okey, boleh tulis dalam komen juga. Ini pengajaran yang ketiga. Bahaya mendiamkan dan menyokong kejahatan. Bahaya. Sebab apa? Dalam surah Al-Buruj ni ada diceritakan bagaimana ada golongan yang dia mendiamkan saja apa yang dilakukan oleh raja yang zalim tu. Dia tak menghalang, sedangkan dia tahu perbuatan tu jahat. Malah dia melihat dengan seronok, seolah-olah seperti tengok drama. Macam yelah, bila tengok orang kena seksa, dia steady je macam wah best, macam enjoy, macam seronok. Dia tak buat, tak marah pun. Jadi dia sukalah, dia seolah-olah diam tu tanda dia menyokong kejahatan yang dilakukan. Sebab tu dalam ayat ke-6 Allah bagi tahu idhum 'alaiha qu'ud, mereka dilaknat ketika mereka duduk di kelilingnya. Ni dah dikumpulkan semua kan, penduduk ketika itu melihat kezaliman yang berlaku. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Dia buat tak tahu, dia bakar orang beriman dan sebagainya, maka dia tak buat apa-apa, tak melarang pun benda tu berlaku. Allah kata apa dalam ayat ke-8? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَيُّؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Itu yang berlakulah. Dan akhirnya apa yang berlaku kita boleh tengok sendirilah ayat yang ke-9. Allah bagi peringatan allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Maha melihat apa yang telah mereka lakukan, dan sebab itulah akhirnya nanti mereka semua ni pun bersamalah, bersekongkol dengan perbuatan tersebut, walaupun dia orang tak buat, tapi mereka menyokong, mendiamkan diri, tidak menghalang, seperti mana Haman yang mendiamkan diri, mengiya-iyakan sahaja apa ketika mana setiap kali berada dalam meeting Firaun. Dia tak menghalang pun, dia dia diam je. Dia sokong saja. Jadi dia pun terlibat dalam segala perancangan, perbuatan jahat. Macam itulah. Jadi begitulah kita ni sekiranya melihat satu kemungkaran, satu kejahatan, at least kita cuba untuk usaha untuk kita mencegah dia. Usaha kita membetulkan dia dengan kemampuan kita lah. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, fa dzalika ad'aful iman. Apabila kita melihat kemungkaran, kita mencegahnya dengan tangan. Tangan ni maksudnya dengan kuasa yang kita ada. Kalau kita seorang ayah melihat anak yang melakukan kemungkaran, cegah dia. Semampu kita ada kuasa untuk cegah. Kalau kita seorang bos, nampak kita punya orang bawahan kita melakukan penyelewengan, kita kena tegur. Kalau kita seorang suami, nampak isteri kita mungkin buat kesilapan, kesalahan, kemaksiatan, keingkaran kepada Allah, kita mesti tegur sebab kita ada kuasa. Seorang pemimpin,
masyarakat, pemimpin kampung, pemimpin negeri ataupun negara sekiranya berlaku kemaksiatan, penganjuran, satu benda yang tidak baik, kita mesti tegah. Sebab kita ada kuasa. Sebab nanti kita akan dipersoalkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, fa'illam yastati'. Sekiranya tidak mampu, tak mampu nak cegah dengan tangan, fa'illam yastati' fabilisanihi, dengan lidah kita, dengan nasihat yang baik, dengan kata-kata yang baik, dan seterusnya. Fa'illam yastati' fabiqalbihi, kalau tak mampu juga nak nasihat, nak cakap, kita mencegah dengan hati, iaitu dengan kita membenci perbuatan dia dan juga kita tidak ingin turut bersama, bersekongkol dengan perbuatan dia lah. Wadzalika aful iman, dan itu cegah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Maknanya kalau kita dengan hati pun tak ada, tangan pun tak ada, lidah pun tak ada, kata-kata nasihat pun tak ada, dengan hati pun tak ada, kita takut. Cegah hati tu dah selemah-lemah iman dah. Kita takut, kita dah hilang keimanan kita kepada Allah. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Itu yang ketiga lah. Dan saya rasa mungkin itu sajalah untuk kita punya perkongsian pada pagi ini. Dan saya recap balik pengajaran yang mungkin kita boleh sama-sama ambil pada pagi ini. Yang pertama sekali, dalam surah Al-Buruj ini kita boleh tengok balasan syurga yang diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Usahakanlah diri kita untuk jadi orang yang beriman dan banyakkan amal soleh. Terutamanya amalan-amalan sunat ni lah. Sebab ialah amalan wajib mesti kita buat. Tapi amalan sunat ni, yang inilah yang akan membezakan kita dengan orang lain. Dan ini juga akan menampung kekurangan-kekurangan amalan fardu kita. Dan amalan sunat ni lah yang akan menyebabkan menjemput sayang Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, dan dia akan menyebabkan kita lebih dekat. Sebab amalan sunat adalah amalan ibadah yang akan mendekatkan diri kita dengan Allah. Yang keduanya, lelaki dan wanita beriman disiksa oleh ashabul ukhdud. Ini kita dah dengar tadi bagaimana ialah besarnya peranan bukan semata-mata lelaki tapi wanita dalam memelihara imannya, dan juga keimanan seorang wanita ni akan mengesani anak dan keluarganya. Jadi itu pentinglah untuk kita sama-sama menciptakan satu suasana keimanan, praktikal agama yang betul-betul baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, supaya kita berjaya membentuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, komuniti kita, persekitaran yang Islami, insya-Allah. Dan yang ketiga, bahaya mendiamkan diri dan menyokong kejahatan. Jangan diamkan diri. Nampak kejahatan-kejahatan berlaku, tolong kita ambil kekuatan untuk kita cegahnya. Supaya kejahatan yang mungkin pada kita asalnya nampak kecil, nampak remeh, kita takut, kita khawatir, ia akan bertambah dan semakin teruk lagi lah. Jadi wallahualam, saya rasa itu sajalah untuk kita pada hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan ada manfaat perkongsian kita pada hari ini. Yang baik itu dari Allah SWT, yang kurang atas kelemahan saya sendiri. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa setia bersama saya sehingga ke hujungnya, dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada minggu hadapan, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan membincangkan surah yang ke-86. Surah apa ke-86 ni? Iaitu surah At-Tariq. Apa dia cerita pasal At-Tariq ni? Pastikan anda semua bersama dengan saya pada minggu hadapan, hari Sabtu jam 8 pagi, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan berlaku kalau kita jauhkan diri kita daripada Al-Quran? Kita tak baca Al-Quran, kita tak hafal Quran, kita tak cuba nak faham Al-Quran, dan memang langsung kita tak nak amalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kita buat tak tahu saja segala perintah, peringatan yang ada dalam Al-Quran. Sebenarnya, jika kita jauhkan diri kita dari Quran, maka kita akan jadi orang yang hina tanpa petunjuk dan panduan Al-Quran. Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maksudnya, dan siapa yang berpaling daripada ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya baginya adalah kehidupan yang sangat sempit. Surah Toha ayat 124. Tiada kemuliaan bagi mereka yang memilih cara hidup selain daripada Islam, bagi yang mengabaikan pesanan dalam Al-Quran dan langsung tak berzikir dan ingat kepada Allah, maka Allah akan baginya kehidupan yang sangat sempit. Jiwanya terhimpit, hatinya akan semakin perit. Jadi, kembalilah kepada Al-Quran. Terus belajar untuk mahirkan diri kita membaca dan faham Al-Quran. Moga Allah redha dan berikan kita semua syurga, insya-Allah. Ingin memahami isi kandungan Al-Quran? Dapatkan buku ini sekarang dengan klik link di bawah.